Okey, untuk ya. Okey, indirect soft tooling. Indirect soft tooling. Ingat balik dalam flow kategori yang saya bagi awak bahasa slide awal-awal tadi. Dia ada dua, direct dengan indirect, hard dengan soft. So kita tengok indirect soft tooling lah. Contoh kat sini dia gunakan dia highlight silicon rubber mold. Kita tengok contoh sebelum silicon rubber mold, kita tengok arc spray metal tooling dulu. So arc spray metal tooling ni dikategorikan sebagai indirect soft tooling lah. So ingat balik indirect soft tooling ni apa maksud indirect? Indirect ni dia menggunakan RP untuk print dia punya pattern. Kalau direct dia gunakan RP untuk print direct mold lah. Jadi dalam case ni ini pattern yang telah di-print oleh RP punya proses. So dia diletakkan atas base lah. So ini adalah proses untuk hasilkan mold, untuk hasilkan mold. So pattern ni diletak atas satu base. So dia akan spray dengan 3D punya proses iaitu metal spray gun punya method. Jadi dia spray kat sini, nanti yang keluar adalah metal lah. Metal ni akan menyaluti permukaan pattern. So dah dapat setengah pada mold. Okay. Dia pun pasang kotak macam ni. Tengok ni pasang kotak. Dia kepung dengan kotak, dia tuang dengan resin lah. Resin ni banyak jenis lah. Contoh kat sini dia guna aluminium. Resin dia tambah dengan 80% aluminium. Resin ni biasanya dalam bentuk macam plastik lah. Tapi ditambah dengan aluminium supaya untuk ditambah aluminium ni untuk meningkatkan heat transfer punya rate lah. Supaya dia cepat sejuk. Bila ada metal, masa proses tuangan casting nanti dia kan panas. So bila dia tambah aluminium dalam mold ni, so the process tu should be faster lah untuk cooling punya proses. So kalau kat sini kita tengok ada cooling pipe. Cooling pipe ni kalau sebab ni kita tengok dalam pandangan depan, pada cross section front view. Kalau kita tengok dari atas, so bentuk dia mungkin sama dalam bentuk lingkaran atau bentuk U atau C lah. So ni ada air masuk, dia lalu sini, dia keluar sini. So kat sini kita tengok dia macam straight gini kan. Sebenarnya dia bentuk C lah. Mungkin C ataupun dia bentuk lingkaran lah. Jadi dah siap separuh, dia ulangi proses, dia buat pula separuh yang lagi satu dengan proses yang sama. So dia letak pattern, dia spray, lepas spray dia kepung dengan satu kotak, dia tuang dengan resin. So last sekali terhasil lah macam ni lah. So dia bila dah siap, dia pisahkan balik mold half tu, satu dengan dua, so dia keluarkan pattern ni. So dapatlah mold. Itu hopefully dapat faham lah indirect soft tooling. Jadi kita lagi satu contoh. Contoh ni adalah vacuum casting. Sebenarnya saya dah record tadi, sebab tu dah ada contoh-contoh ni. Sekali mic tak on, so saya kena repeat balik. So saya tak boleh nak padam ni kecuali saya keluar. So jadi untuk silicon rubber mold ni juga salah satu contoh lah daripada indirect soft tooling. So ini pattern, kat ni ini pattern, ini pattern dia lah. Ini pattern yang dibuat daripada RP punya proses. So yang silikon ni dia menggunakan silikon lah sebagai mold material. Dia gunakan silikon sebagai mold material ataupun kita panggil RTV, roll temperature vulcanized. So roll temperature ni maksudnya silikon yang digunakan untuk jadikan mold ni dia boleh keras dalam suhu bilik. Dia boleh keras dalam suhu bilik. Cuma dalam proses ni dia masukkan dalam oven lah. Kita tengok, masukkan dalam oven supaya proses pengerasan silikon tu menjadi lebih cepat. Jadi kalau kita tengok figure kat sini,
Sebab kalau korang first time nak tengok mall ni mungkin susah sikit nak faham. Nanti saya bagi test untuk korang cari video yang berkaitan dengan apa ni silicon rubber mall ni. Mungkin bila dah tengok video korang lebih faham lah. Sebab praktikal pun kita tak buat ni. Jadi silikon yang digunakan untuk menghasilkan mol ni dia ada dua part lah, A dengan B. A ni biasanya silikon tu sendiri dan B ni adalah hardener. So hardener ni perlu dicampur dengan silikon supaya nak bagi dia keras. Kalau tak campur B dia memang takkan keras. Sampai bila-bila takkan keras. Jadi kat sini kita tengok ni part pattern lah, pattern. So kat sini dia guna dia lekatkan skru kepada part ni, dia gluekan skru kepada part ni. Okay. Dan dia digantung dalam kotak. Jadi kalau kita tengok contoh ini part yang nak dihasilkan, part yang nak dihasilkan, kita perlu dapatkan parting line. Parting line ni adalah tengah dia lah, tengah dia yang akan memisahkan mole first mole dengan second half mole. Ini parting line. So jadi bila dia nampak mole, okay. So mole dia sampai tak faham ni, salah gambar. Ni tak faham kot. Okay. Tak apa, nanti saya terangkan semula. Okay. Kita sambung abaikan yang saya cuba lukis ni, nanti korang jadi pening. Jadi okay, kat sini mol ni bila dah tuang, ya, yang mol tadi ni, ketul mol ni bila dah tuang, dia punya part dengan skru ni akan terkepung lah dalam satu kotak tu. So bila dah buka kotak ni dia jadi macam ni lah. So kita kena pisahkan silikon tadi supaya jadi first half dengan second half. First half dengan second half. So apa macam nak buat adalah kita potong mol ni merujuk kepada parting line yang kita telah tetapkan. Dia potong pakai pisau je. Potong mata pisau tu bila dia touch parting line, so mol tu akan terputus. Secara asasnya macam tu. So bila dah potong, okey, saya buat penerangan secara verbal saja. Jadi bila okey, saya lupa terangkan tadi ya. Proses tuangan ni, proses nak tuang silikon ni dia perlu berlaku di dalam vacuum chamber. Sebab apa? Bila nak tuang silikon ni, masa dia mix silikon tadi A dengan B, akan ada bubble. So tujuan di vacuumkan environment ni adalah untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap. So termasuklah udara di dalam silikon ni. Yang penting dia nak target udara dalam silikon ni biar dia keluar habis supaya tak bubble yang terperangkap tu keluar. Jadi kalau kita tak silikon nanti kita boleh tengok bila dah keras nanti kita boleh nampak bubble dalam mold. So kita tak nak benda tu. Okey, bila dah potong, ini proses seterusnya adalah bila dah terhasilnya mold. Di mold tadi, mold silikon ni, dia dah buang. Yang ni, yang dalam ni, kita dah buang. So, bila dah buang, kita cantum balik silikon ni. So, dalam tu akan ada rongga. Ini adalah rongga lah, dia punya cavity lah nanti. Ni tengok ni gambar ni nampak macam zigzag ni adalah cantuman, dicantum balik mold yang dia potong kan, dia cantum letak balik dalam vacuum chamber. So dia akan tuang lah. Proses ni adalah untuk tuang resin ke dalam mold ni. Jadi resin ni sendiri adalah, resin ni maksudnya material yang akan dituang dan akan keras menjadi part. Jadi dia ada cup A dengan cup B juga.
Maksudnya ada resin dan ada catalyst ni, macam saya sebut tadi, adalah sebagai hardener. Okay, ni material dicampur dengan cup B, dia mesti campur dalam ni. Ada stirrer dia ni. So dia campur dengan certain ratio, adalah ratio yang kita boleh ikut berdasarkan material lah. So dia campur, dia akan tuang masuk ke dalam mold ni. Dalam masa yang sama, vacuum ni mesti on supaya mengelakkan bubble dalam proses mixing ni. Mungkin ada bubble yang terhasil, so dia akan sedut semua udara. So bubble yang terperangkap dalam resin ni akan keluar lah. So jadi yang hijau ni adalah part lah. Yang jernih ni adalah silicon mold. Jadi bila dah keluar, dah siap, dia masuk oven. Masuk oven supaya resin keras. Adalah certain temperature yang depend pada material lah. So dah siap. Dia masuk dalam oven dengan mold. Bila dah siap, dia buka mold. So yang sprue ni yang tak nak kita potong lah. So terhasil lah part. So hopefully dapat faham lah. So penerangan ni korang boleh baca, saya dah terangkan. Apa yang saya terangkan ada ayat daripada sini lah. Penerangan kat sini. Master pattern dan sebagainya boleh dibaca. Okey, kita sambung. Kita sambung pada next video .